Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Sakinah binti Zakaria. Nombor matrik saya 049223. InsyaAllah kumpulan saya akan membentangkan tajuk dialog peradaban dan pertembungan peradaban. Okey, yang pertama bahagian saya adalah teori pertembungan peradaban. Okey, secara umumnya seperti yang kita sedia maklum, teori pertembungan peradaban ni ada dua. Yang pertama adalah teori the end of history, yang mana teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana Amerika yang bernama Francis Fukuyama pada tahun 1989. Beliau menyatakan dunia akan menjadi homogen dengan dicirikan oleh pemikiran liberalisme dan demokrasi barat. Teori ini hampir menjadi kenyataan apabila kuasa-kuasa besar mula menerima kedua-dua bentuk pemikiran barat iaitu liberalisme dan demokrasi. Tetapi teori ini tidak bertahan lama kerana munculnya teori yang kedua iaitu teori The Clash of Civilization. Okey, apa itu teori The Clash of Civilization? Jom kita tengok. Okey. Teori ini dikemukakan oleh seorang profesor sains dan politik di University Harvard, Amerika Syarikat yang bernama Samuel P. Huntington pada tahun 1993. Beliau mengatakan bahawa pertembungan tamadun adalah salah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Huntington menjangkakan akan berlaku pertembungan antara tamadun barat dengan tamadun-tamadun lain yang akan mencorakkan politik sejagat. Okey, dan teori Huntington ni didasari oleh tiga perkara. Yang pertama, budaya merupakan perbezaan yang paling ketara antara masyarakat, dan ni perlu kita akui, memang betul pun budaya ni adalah perbezaan yang paling ketara. Sebab ni lah budaya lah yang membezakan kita, maksud saya budaya yang membezakan antara satu-satu kaum tu, satu-satu bangsa tu. Lepas tu, dasar yang kedua adalah tamadun merupakan entiti budaya yang terbesar. Dan yang terakhir adalah teras utama kepada isu-isu yang berkaitan dengan agenda antarabangsa sebenarnya berkaitan dengan perbezaan yang wujud antara pelbagai tamadun, iaitu budaya itu sendirilah. Jadi, untuk kita mengetahui lebih lanjut apa tu peradaban, dalam peradaban, so saya akan serahkan saya untuk sambung lagi tentang topik ni. So sekian saja daripada saya. Terima kasih. I wonder why you and me fight each other. Don't you see the similar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatin Krotaini binti Muhammad Zurishti, nombor matrik 049388. Okey, baiklah. Tadi sahabat saya telah menerangkan berkaitan dua teori dialog peradaban. Okey, jadi pada kali ini saya akan menerangkan tentang definisi dialog peradaban ataupun apa itu dialog peradaban. Okey. Kita pecahkan kepada dua suku kata. Pertama adalah dialog dan kedua adalah peradaban. Okey, apa itu dialog? Dialog biasa yang kita akan terlintas bila kita sebut dialog adalah perbicaraan, perbualan, percakapan, pertuturan ataupun pendapat dan soal jawab. Okey. Jadi dialog adalah satu istilah yang merujuk kepada satu pertemuan ataupun perbincangan antara individu atau kumpulan yang berlainan agama dan ideologi. Maksudnya di antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain atau seorang dengan seorang yang lain. Okey. Jadi apa itu tujuan dialog ni? Tujuan dia adalah untuk saling mempelajari di antara satu peserta hingga setiap peserta boleh mengubah pandangannya terhadap satu pemahaman yang lebih baik dan dapat meningkatkan pengalaman. Maksudnya dialog ni biasanya bila kita talk atau kita bercakap ni ada something dalam percakapan kita tu. Jadi itu adalah secara umumnya apa itu dialog. Okey. Jadi kita balik kepada yang kedua iaitu peradaban. Okey, peradaban tu apa? Biasa bila sebut je peradaban kita akan terfikir tamadun, kehidupan masyarakat. Okey. Jadi keadaan serta tingkat kemajuan dalam kehidupan dari segi jasmani dan rohani sesuatu bangsa atau masyarakat manusia yang didasarkan oleh taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran. Okey, jadi peradaban ni biasanya adalah suatu taraf kehidupan ataupun daripada hidup biasa dia kepada yang lebih baik. Macam tu. Jadi kemajuan yang berlaku dalam tamadun tu, dalam peradaban tu, dalam masyarakat tu sendiri. Okey. Jadi apabila kita combinekan dialog peradaban ni, jadilah suatu orang kata komunikasi ataupun hubungan pertemuan antara kelompok masyarakat ataupun negara. Maksudnya dia boleh jadi antara masyarakat A dengan masyarakat B ataupun masyarakat
ataupun negara A dengan negara B, yang macam tu. Jadi dialog peradaban ni merujuk kepada perbuatan, mendengar, kepercayaan, keadilan, kerisauan masyarakat bukan hanya terhadap budaya yang berlainan etnik atau latar belakang kepercayaan yang beza. Namun dia berbeza juga daripada segi politik, ekonomi dan sosial. Okey, jadi itu saja bahagian yang dapat saya kongsikan. Kita akan lanjutkan lagi berkaitan faktor dia, penghalang dialog peradaban apa semua oleh rakan-rakan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me twice. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menceritakan berkenaan dengan ciri-ciri dialog peradaban. Jadi seperti yang tertera di slide di atas, saya telah menyenaraikan 3 ciri dialog peradaban, iaitu yang pertama, saling memahami terhadap nilai, norma, pengalaman sejarah dan juga realiti kebudayaan yang wujud. Jadi saya ingin membincangkan berkenaan dengan peristiwa yang telah berlaku pada 13 Mei 1969 di Malaysia, yang mana melibatkan 3 etnik utama di Malaysia, iaitu Melayu, India dan juga Cina. Jadi di Malaysia telah berlakunya satu krisis perkauman yang mana melibatkan hampir 196 orang terkorban, dan krisis ini secara tak langsung telah menjejaskan kestabilan negara, iaitu daripada 3 aspek, iaitu aspek ekonomi, politik dan juga sosial. Jadi macam mana krisis perkauman ni boleh berlaku di Malaysia? Jadi antara punca ataupun faktor berlakunya krisis perkauman ini adalah disebabkan oleh kegagalan dialog antara budaya dan komuniti tamadun-tamadun di Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu sikap toleransi terhadap pemikiran peradaban yang lain. Jadi contohnya kita ambil tamadun Islam dan juga tamadun India yang telah berlaku interaksi melalui hubungan perdagangan. Jadi kat sini bermulanya bila pedagang-pedagang Islam telah datang ke India untuk berdagang dan membawa barangan-barangan dagangan lah. Contohnya kain, pedang dan juga aparatus. Jadi interaksi antara dua tamadun ni, iaitu tamadun India dan juga tamadun Islam, berlaku dengan sangat baik dan juga lancar. Terutamanya masa zaman pemerintahan Jalaluddin Muhammad Akbar, iaitu Maharaja Empayar Mughal. Okay, jadi contoh yang paling jelas ataupun ketara ialah bila mana kebanyakan orang yang terlibat dalam Empayar Mughal tu adalah daripada golongan orang Islam tu sendiri. Jadi kat sini Maharaja Empayar Mughal ni tadi, iaitu Jalaluddin, tidak membezakan di antara orang yang beragama Hindu dan juga orang yang beragama Islam. Jadi Maharaja Empayar Mughal ni juga, iaitu Jalaluddin Muhammad Akbar, adalah merupakan pemerintah pertama yang paling struggle untuk mengharmonikan di antara dua buah tamadun ni lah, antara tamadun Islam dan juga tamadun India. Baik, seterusnya kita pergi kepada ciri yang ketiga, iaitu sikap lapang dada dan keterbukaan terhadap pandangan semesta orang lain. Jadi kita ambil contoh tamadun India juga. Jadi tamadun India ni, mereka telah membagikan sejarah mereka kepada 3 jenis zaman, iaitu zaman Hindu, zaman Islam dan juga zaman British. Jadi bila kita baca sejarah tamadun India ni, kita akan dapati yang mana India telah ataupun sering didatangi oleh orang-orang baru. Jadi bila sering didatangi oleh orang-orang baru, maka ia akan membawa juga kepada falsafah-falsafah baru, budaya-budaya baru, bahasa-bahasa baru, dan juga banyak jenis perkara-perkara yang baru. Jadi walaupun perkara-perkara baru ni asing bagi tamadun India, tetapi mereka dapat menerimanya dengan baik dan mengubah suai supaya falsafah, bahasa dan budaya semua ni bersesuaian dengan tamadun India. Jadi hasil daripada itu, maka terbentuklah masyarakat yang berbilang kaum dan juga bangsa di India, walaupun terdapat perbezaan dari segi kasta dan juga bahasa. You're my brother, you're my sister, we're one big family. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Beridwan dan saya akan membentangkan dari segi tujuan. Menurut Yusuf Al-Qardawi, setiap kejadian yang berada di bumi dan di langit ini, semua ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 22 yang bunyi, Allah telah menjadikan langit, menjadikan bumi dan menjadikan berlainan bahasa dan berbeza dari segi warna kulit. Selain itu juga, kepelbagaian keberbezaan dalam kalangan manusia adalah penting untuk manusia berinteraksi, bergaul dan bekerjasama atas prinsip kebajikan dan takwa. Osman Bakar pada tahun 1997 ada menyatakan tujuan utama dialog peradaban ialah membawa komuniti-komuniti dari pelbagai latar belakang bersama berinteraksi dan mengenali antara mereka untuk mencari kebaikan bersama kerana dipaksa oleh keadaan hidup walaupun mempunyai kepercayaan agama. Walaupun mempunyai kepercayaan agama, cara hidup beragama dan ideologi politik yang berbeza. Ada satu laporan dari laporan persidangan antarabangsa Dialog Peradaban 2001 yang bertulis untuk mewujudkan saling memahami tentang nilai-nilai murni, nilai-nilai norma, pengalaman sejarah dan realiti budaya yang wujud. Dialog peradaban juga berpotensi besar untuk menghindarkan konflik dalaman dalam komuniti peringkat antarabangsa, kebangsaan dan tempatan. Dari segi konteks Islam pula terbahagi pada 3 konteks iaitu umum, Islam dan ta'aruf. Dari segi umum, membincangkan antara 2 atau lebih pihak untuk mencari jalan penyelesaian yang kreatif untuk menangani masalah yang dilanda oleh umat. Okey, untuk dari segi konteks Islam pula ialah supaya manusia di atas muka bumi ini saling kenal mengenali antara satu sama lain. Dan untuk yang konsep terakhir ialah ta'aruf, iaitu penting membawa kepada konsep ta'awun, iaitu bekerjasama dan tolong-menolong. It doesn't matter if you live far away from me. You feel, I feel. You bleed, I bleed. You cry and I cry. We sleep in... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi bertemu saya lagi. Okey, jadi kali ini saya akan menerangkan berkenaan dengan objektif dialog peradaban. Jadi seperti yang tertera di slide di atas, saya telah menyenaraikan 3 jenis objektif dialog peradaban. Jadi yang pertama ialah saling menghormati, yang kedua ialah persamaan dan keadilan, dan yang ketiga menolak sikap perkauman. Jadi menurut perspektif Islam, sifat saling hormat menghormati ini adalah merupakan sifat yang asas dalam dialog peradaban. Jadi kalau tak ada sifat yang asas ni, iaitu sifat hormat menghormati, maka sesebuah dialog peradaban itu akan menemui kegagalan. Jadi sifat-sifat ini memberi peluang kepada berlakunya percambahan pemikiran dan juga budaya, serta memperkayakan lagi sesebuah tamadun itu dalam pelbagai aspek. Contohnya dalam ayat Quran surah Al-An'am ayat 180 yang bermaksud, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah selain Allah, kerana kelak mereka akan mencerca Allah secara melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, kita lihat balik hubungan yang telah dijalinkan oleh tamadun Melayu dan juga tamadun Cina melalui Kesultanan Melaka dan juga Cina pada abad ke-15. Jadi, nak cerita kat sini berkenaan dengan sikap hormat menghormati, sikap mengiktiraf kedudukan dan juga sikap kewibawaan kerajaan yang telah ditunjukkan oleh kedua-dua buah tamadun ini. Jadi, pertemuan tamadun pada zaman itu tidak berlandaskan kepada perasaan dan juga niat untuk menjajah. Manakala dalam perspektif Islam pula, Rasulullah SAW telah banyak kali berdialog dengan ketua-ketua musyrikin Arab dan juga delegasi-delegasi asing yang datang ke Madinah. Jadi kat sini kita boleh nampak dengan jelas peranan yang dimainkan oleh dialog peradaban ini amat penting dan besar bagi mewujudkan kehidupan dunia sejagat yang sejahtera. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Bismillahirrahmanirrahim. Dialog peradaban dan pertemuan peradaban. Jadi matlamatnya saya bahagikan kepada 2 konteks, iaitu konteks agama dan konteks umum. Dari mana sebut konteks agama, penduduk dunia ini sebenarnya
terdiri daripada penganut pelbagai agama dan kepercayaan yang sebagaimana kita tahu mempunyai pelbagai agama dan kepercayaan yang berada di muka bumi ini. Dalam era globalisasi kini, penganut daripada pelbagai agama dan kepercayaan, kita sebenarnya berinteraksi dan kita bergaul dengan mereka. Dan sebagaimana kita tahu dekat Malaysia pun, kita bergaul dengan pelbagai budaya, pelbagai kaum, pelbagai agama yang kita kena toleransi bersama mereka. Jadi dengan adanya konsep ataupun metod dalam dialog peradaban ini, kita dapat lihat perkara ini dapat dielakkan. Bagaimana dialog peradaban dapat mengelakkan antara pelbagai penganut dan pelbagai fahaman ini, tidak adanya salah faham ataupun wujud satu saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Jadi menjadikan dialog peradaban sebagai metod utama dekat dalam kita punya negara ini, menjadikan perbincangan mengenali satu sama lain, ataupun kita panggil konsep toleransi, musyawarah. Kita tak nak munazarah je, kita nak musyawarah. Jadi perkara ini sangat mustahak diperbincangkan. InsyaAllah yang akan diteruskan perbincangan secara dakik oleh sahabat-sahabat saya. Jadi topik ini akan membincangkan secara purata, secara holistik bagaimana dialog peradaban, dan secara umumnya pula akan mengaitkan bagaimana saling menghormati, persamaan, keadilan dan menolak sikap perkauman itu secara holistiknya lah. Jadi diakroniknya konsep metod dialog peradaban ini adalah menghapuskan rasa curiga dari segi umum, salah faham ataupun buruk sangka antara satu sama lain. Bagaimana kita pun sebenarnya dekat dalam rumah ataupun sesama kawan, kita boleh berlaku salah faham. Jadi inilah metod yang kita perlu titipkan dalam diri setiap orang. Bagaimana kita memahami dialog peradaban yang kita tahu dunia sekarang, ataupun kita belajar peradaban ketamadunan, adanya satu tamadun yang tidak bertoleransi dengan baik mengakibatkan jatuhnya tamadun tersebut. Dan bagaimana toleransinya peradaban yang seperti mana dibina oleh Rasulullah SAW di Madinah mengakibatkan keluasan ataupun kita panggil tawasuk minal wilayah ke seluruh perantau timur, di perantau timur Arab, sehingga kita boleh lihat kesannya ialah bila mana Tariq bin Ziyad membuka Andalus. Itu adalah kesan permulaan daripada mana cerucuknya Nabi SAW. Jadi hal seterusnya yang dapat saya simpulkan secara purata, bagaimana dialog peradaban ini adalah satu agenda yang penting pada hari ini. Sebab bila mana sebut agenda, dia menitik beratkan kepada satu konsep yang lengkap. Konsep yang lengkap yang memerlukan kepada penyusunan, cara, kaifiat yang perlu diikuti daripada awal sampai habis. Jadi perlunya untuk ikuti video ini daripada awal sehingga habis, tidak hanya tersekat kepada matlamat sahaja. Sebab capainya faham itu perlu kepada capainya kefahaman itu perlunya habiskan sesuatu perkara. Bila mana kita dengar satu perkara dengan cara yang separuh, jadi kita fahamlah benda itu tak akan sampai secara purata ataupun secara sepenuhnya. Mungkin faham kita akan jadi salah. Jadi dalam konteks perspektif Islam, saya melihat secara purata dan seluruhnya bahawa Rasulullah SAW telah banyak kali mengadakan dialog dengan ketua-ketua musyrikin. Sebagai contoh, ketua-ketua musyrikin Arab yang juga delegasi asing daripada yang datang ke Madinah daripada berbagai negara ataupun bilad. Malah baginda membenarkan mereka ini memasuki Masjid Nabi untuk mengadakan dialog agama dan ketuhanan dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi tegasnya dialog peradaban ini merupakan suatu yang amat penting dilakukan bagi mewujudkan kehidupan dunia sejagat supaya jadi aman, sejahtera dan harmoni. Suka untuk saya petik daripada kata-kata ataupun ungkapan yang disebut oleh Gus Bahar ataupun Gus Tur yang disebut dalam bedah bukunya Toleransi Peradaban Menitip Kejayaan Tamadun. Bila mana beliau sebut peradaban dan toleransi tamadun ini penting kerana apa?
Kerana sesuatu dialog peradaban itu menitik beratkan kepada negara. Dia sebut negara pelbagai kaum, pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Yang kita lihat agama ini, agama dan kebudayaan ataupun seluruh umat masyarakat dalam negara tersebut perlunya ada toleransi oleh kerajaan sendiri, yang menitikkan, pemerintah perlu menitikkan toleransi antara peradaban, antara masyarakat, yang menitik beratkan kepada peningkatan peradaban tersebut. Bagaimana negara itu maju dengan sebab budi bicara yang baik. Maknanya masyarakat yang baik menatijahkan negara yang baik. Antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu Fatahul Konstantiniyah, falina'mal amir amiruha wa na'mal jaysh dzalika jaysh. Maknanya nak jadi pemimpin, nak jadi negara itu baik bukan saja pada pemimpin, tapi pada tentera, pada masyarakat, pada umat dalam negara itu perlu baik. Jadi dengan konsep toleransi peradaban ini, dialog peradaban ini menitik beratkan kepada duduk sama rendah dan diri sama tinggi antara negara-negara lain. InsyaAllah mungkin akan dibahaskan oleh sahabat dan sahibah saya lebih panjang lagi bagaimana konsep ataupun metod dialog peradaban ini kena dengan apa yang kita lihat secara realiti pada masa kini. InsyaAllah setakat ini sahaja. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatnin Afikah binti Muhammad, nombor metrik 048196. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran dan halangan dialog peradaban. Yang pertamanya ialah wujudnya unsur keganasan. Hal ini berlaku kerana wujudnya sifat perkauman dalam diri masing-masing, sebagaimana peristiwa 13 Mei. Peristiwa ini telah mengorbankan sebanyak 114 orang. Akibatnya, negara tersiksa serta rakyat-rakyat menderita. Seterusnya, layanan buruk terhadap orang bukan Islam di Barat. Sebagai contoh, serangan dalam Masjid Christchurch. Hal ini menyebabkan tiada dialog peradaban antara orang Islam serta orang Barat kerana layanan buruk yang diketengahkan oleh pihak Barat. Hal ini menyebabkan semua umat Islam kesal dengan tindakan pihak Barat. Selain itu, ketidakfahaman etnik dan adanya jurang pemisah antara etnik dan pihak kerajaan. Pihak kerajaan tidak mengetahui adanya etnik di dalam pedalaman. Hal ini kerana mereka tidak mendekati mereka. Sebagai contoh, masyarakat Siam di Kelantan tidak dapat mengikuti perkembangan semasa. Misalnya, banyak impak negatif berlaku dalam negara kita. Seterusnya, antara cabaran bagi melaksanakan dialog peradaban adalah adanya unsur teologi. Teologi hanya menekankan agama Islam serta terlalu tegas dalam memelihara agama tauhid. Maka pandangan-pandangan yang diutarakan oleh pihak-pihak lain tidak akan diterima dalam satu perbincangan. Hal ini kerana mereka terlalu menekankan konsep agama Islam di dalam perbincangan. Seterusnya, kurangnya interaksi antara tamadun menyebabkan tiada dialog peradaban berlaku. Hal ini akan menyebabkan ketinggalan dalam pembangunan bandar-bandar dalam era globalisasi ini. Akhirnya mereka akan jadi seperti katak di bawah tempurung dan hanya memikirkan tentang hal-hal mereka sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. You're my brother, you're my sister, just one big family. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Nur Suhaili binti Syahimi, nombor metrik 049368. Okey, di sini saya akan terangkan kesan daripada berlakunya dialog dan pertembungan peradaban. Okey. Antara kesan positif bagi masyarakat dan negara ialah kalau dari segi masyarakat, kita dapat lihat apabila
adanya dialog peradaban ini, maka akan wujudlah semangat perpaduan antara kaum bersama-sama. Bila wujudnya semangat perpaduan, maka lahirlah masyarakat yang saling bertanggungjawab. Di samping itu juga, masyarakat bertanggungjawab mengikuti segala undang-undang negara yang telah ditetapkan, maka wujudlah suasana aman dan saling hormat menghormati. Seterusnya, masyarakat ini akan lebih terbuka untuk bertukar pendapat antara satu sama lain. Kalau dari sudut negara pula, negara akan lebih mementingkan atau untuk menjaga imej baik negara lah terhadap negara luar. Seterusnya, negara luar ni akan mengalami kesukaran untuk memecah belahkan dan menjatuhkan negara. Yang ketiga, melahirkan bangsa yang berperadaban tinggi dan memperjuangkan nilai ketamadunan. Dari sudut kesan negatif pula, bagi masyarakat akan apabila tidak wujud dialog peradaban, masyarakat ni kurang akan pemahaman dalam isu sensitif masyarakat lain sehingga boleh mencetuskan pergaduhan. Yang dapat kita lihat sekarang di dalam Malaysia sendirilah, bila tidak adanya sikap toleransi untuk lebih saling memahami, maka isu-isu sensitif ni lah yang akan menjadikan berlakunya pecah belah antara kaum. Negara pula, dari sudut negara akan lebih mudah dijajah oleh kuasa-kuasa luar. Yang kedua, gagal untuk menemukan jalan penyelesaian untuk mencapai perdamaian. Ketiga, penglibatan kuasa besar dunia di negara-negara yang berkonflik miskin. Yang keempat, negara akan mengalami kesulitan dalam membangunkan negara. Maka kesan negatif terhadap negara ini sedikit sebanyak memberikan impak lah kepada pembangunan negara. Untuk sekadar itu saja, wallahualam. I care about you, and I wish you could realize there's no difference between us two. We're part of one family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membentangkan tentang langkah-langkah memperkembangkan dialog peradaban. Untuk membina dan mengukuhkan nilai-nilai moral yang dikongsi bersama dalam tamadun Islam dan tamadun Asia, hendaklah diadakan sesi berdialog dalam semua peringkat masyarakat. Langkah yang pertama, dialog peradaban boleh dilakukan melalui media massa. Contohnya, program dialog peradaban boleh dilakukan melalui medium seperti Facebook, Instagram, live di YouTube dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah kolom khas di akhbar. Kolom khas ni perlulah dikhususkan tentang tajuk dialog, tentang dialog peradaban. Langkah yang kedua adalah universiti atau institut pengajian tinggi dan sekolah boleh memainkan peranan yang penting, iaitu dengan memasukkan silibus tentang dialog peradaban ini dalam kurikulum di peringkat sekolah lagi. Contohnya subjek tamadun Islam dan tamadun Asia, dan subjek yang khusus tentang kenegaraan. Contoh yang ketiga adalah badan-badan agama dan sosial boleh menganjurkan program tentang dialog peradaban melibatkan semua kaum.
Program ini bertujuan berkongsi pendapat masing-masing dan berdialog antara satu sama lain. Okey. Namun begitu, sesi-sesi dialog ini demikian melalui media massa dan sistem pendidikan tidak akan berjaya tanpa disertai oleh dialog tentang kehidupan sebenar. Manusia yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, budaya, agama mestilah digalakkan untuk bergaul, berkenalan dan memahami antara satu sama lain serta berkongsi kegembiraan dan kedukaan, harapan dan kebimbangan antara satu sama lain. Okey. Tanpa dialog seumpama ini, usaha dialog peradaban pada tahap akal dan minda sahaja tidak akan membawa sebarang kesan yang bermakna. Okey, sekian, terima kasih. No matter how far you are, and even if we don't know each other, oh, you and me and you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Abdul Rahman. Nombor matrik 048384. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Islam dan dialog peradaban. Konsep dialog dalam Islam. Dialog dalam bahasa Arab ialah hiwar. Menurut Dr. Abdul Aziz Osman Al-Tuwajiri, kewujudan dialog dalam Islam ini dibuktikan melalui bahasa dan warisan dalam Al-Quran. Dialog pada bahasanya mempunyai maksud pada tahap yang tinggi dan sebaik-baik batu asas kepada tamadun Islam yang memberikannya maksud yang mendalam yang mana telah dijelaskan baik sekali dalam negara Islam. Peraturan asas dalam prinsip berdialog Islam. Yang pertama, seseorang itu haruslah percaya kepada Allah, Rasul dan Kitab. Yang ini yakin bahawa Allah yang menganugerahkan kemenangan kepada orang yang beriman, sabar dan bersikap benar. Seterusnya, menghayati Islam dengan menerapkan nilai Islam itu sendiri dalam dialog yang dijalankan. Yang seterusnya, mencari nilai kebenaran. Hal ini demikian kerana tujuan dan matlamat dialog untuk maslahah umum berlandaskan hukum agama dan kemanusiaan sejagat, bukannya atas dasar peribadi semata-mata. Menurut Dr. Ramli Awang, di dalam dialog antara agama dalam perspektif Quran, terdapat beberapa adab berdialog dalam Islam. Yang pertama, semua pihak yang berdialog seharusnya memiliki persefahaman dengan kepercayaan orang lain. Meskipun setiap orang mempunyai pendapat yang berbeza, namun kita tidak seharusnya mentohmah pendapat orang lain sehingga menjatuhkan maruahnya. Yang kedua, menghormati perbezaan fikiran dan keyakinan orang lain. Setiap orang dilahirkan dan mempunyai tahap pemikiran yang berbeza dan pendapat yang berbeza. Kita tidak boleh memaksa semua orang mengikut pendapat kita. Justeru, kita seharusnya dengar dan terima pendapat orang lain. Namun itu tidak bermakna kita berpegang dengan pendapat orang lain. Seterusnya, berilmu. Jika tiada ilmu, bagaimana kita ingin berdialog? Yang keempat, memelihara adab dan sopan santun. Makanya, dalam berdialog, Islam sangat menekankan adab dan sopan santun. Ini yang membezakan antara dialog orang Islam dan dialog orang bukan Islam. Akhir sekali, bebas memilih. Hal ini kerana pendapat masing-masing, hak kebebasan masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elinor Adilah binti Man Ali, nombor matrik 048407. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan terakhir kumpulan kami pada hari ini berkenaan dengan isu semasa dialog peradaban. Kita lihat kepada poin yang pertama, iaitu perebutan kuasa politik dan ekonomi. Seperti yang kita maklum, bahawa kuasa politik dan ekonomi merupakan aspek yang utama dan berlakunya isu semasa dialog peradaban. Kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat misalnya dapat dilihat bahawa mereka berkehendak atau berkeinginan untuk menguasai keseluruhan ekonomi di dunia.
Contoh yang saya berikan adalah perebutan telaga minyak di Teluk Parsi. Krisis ini dapat dilihat bahawa keinginan kuasa barat menguasai ekonomi dunia Islam. Tragedi yang berlaku pada 26 Mei 1908 ini, di mana kali pertama minyak ditemui di Iran, dan pada tarikh itu jugalah berlakunya kerancakan persidangan Yahudi sedunia dan menjustifikasikan cadangan untuk membina negara Amerika Latin dan Uganda di Timur Tengah Palestin. Okey, baiklah, di sini dapat kita lihat bahawa minyak ketika itu menjadi rebutan ataupun punca utama dalam ekonomi dunia, di mana ketika itu Amerika Syarikat telah memajukan ekonomi dengan pembinaan infrastruktur kenderaan untuk digunakan dalam peperangan dunia kedua. Minyak diperlukan untuk menggerakkan kenderaan-kenderaan yang dibinanya demi menguasai politik dunia, di mana Amerika Syarikat ini menjadi kuasa utama yang ingin memiliki tanah jajahan. Baiklah, itu pada skop yang besar. Saya bawa pulih kepada skop yang kecil, iaitu terlihat apa yang pernah berlaku di Malaysia satu ketika dahulu, iaitu berlakunya tragedi 13 Mei 1969. Okay. Tragedi ini disebabkan juga perebutan kuasa politik yang merupakan tragedi yang bersejarah atau juga dikenali sebagai peristiwa darurat. Isu ini jelas dapat kita lihat bahawa politik yang diamalkan di negara kita perlu memberi keutamaan kepada aspek perpaduan kaum. Antara punca berlakunya tragedi 13 Mei ini adalah ketika itu orang Melayu berasa mereka ini tertinggal jauh dalam ekonomi, lalu diperkenalkan dasar ekonomi baru. Manakala ketika itu kaum Cina menyentuh sensitiviti terhadap kaum Melayu, di mana mereka meraihkan kemenangan Dr. Tan Sri Hun dalam PRU pada tarikh 10 Mei 1969 dengan berarak membawa penyapu yang seolah-olah memberi makna menyapu bersih kerusi dan menyingkirkan orang-orang Melayu. Peristiwa ini dapat dilihat bagaimana politik dan ekonomi itu diletakkan sebagai aspek utama berlakunya perpecahan dan pergaduhan antara kaum yang akhirnya membawa tragedi yang hitam dalam sejarah Malaysia yang telah banyaknya berlaku pertumpahan darah. Baiklah, kita pergi kepada poin yang seterusnya pula, iaitu berkenaan dengan kejahilan tamadun lain. Kejahilan tamadun lain sehingga tercetusnya keganasan sebagai permusuhan tamadun. Saya bawakan contoh iaitu berkenaan dengan berlakunya Perang Salib. Seperti yang kita tahu, Perang Salib ini merupakan perang yang paling terkenal sepanjang sejarah, ya. Berterusan perang ini berlaku daripada Perang Salib pertama, Perang Salib kedua hinggalah Perang Salib yang ketiga. Di mana Perang Salib ini di antara tentera Islam dan tentera Kristian. Okey, pengetahuan secara umum bahawa berlakunya Perang Salib ini disebabkan perebutan kota Jerusalem. Okey. Jadi, dilihat keganasan yang diambil sebagai medium pertempuran di antara negara timur iaitu Islam dan Barat iaitu Kristian untuk mendapatkan kuasa politik, kekuasaan politik, ekonomi dan juga daripada aspek keagamaan. Perang Salib ini memperlihatkan bagaimana kejahilan Barat dalam menginginkan tempat taklukannya, yang menginginkan taklukan sesebuah negara mereka tanpa perundingan dengan negara Islam. Okey. Baiklah, kesan daripada berlakunya Perang Salib ini adalah memberi pandangan yang buruk juga
pandangan dunia mengenai jihad. Seperti yang kita tahu, jihad yang diamalkan ataupun yang diajarkan dalam Islam tidak semestinya melalui secara peperangan, pertumpahan darah. Malah jihad boleh juga melalui dengan mengeluarkan harta ke jalan Allah. Jadi jihad ini disalahertikan oleh masyarakat, khususnya kepada golongan Orientalis Barat. Mereka berpendapat bahawa Islam mengajar peperangan merupakan suatu kekerasan dan menyebarkan agama, sedangkan Islam diajar peperangan adalah pilihan yang terakhir. Seperti sabda Rasulullah SAW, jika engkau jika engkau bertemu musuhmu, jangan apa-apakan mereka. Ajaklah mereka kepada 3 perkara, iaitu bila menerima salah satu dari ajakanmu, terimalah dan jangan apa-apakan mereka. Ajaklah mereka memeluk agama Islam. Jika mereka tak nak, ajaklah mereka berpindah dari negara mereka, iaitu ke negeri kaum Muhajirin. Jika mereka menolak, mintalah perlindungan daripada Allah dan perangilah mereka. Hadis riwayat Muslim. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.